ilmu kita pada pagi yang penuh berkat ini dengan membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan ke atas baginda Rasulullah SAW, isteri-isterinya, anak-anaknya dan kaum kerabatnya, dan kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kita niatkan juga khusus kepada arwah-arwah di kalangan keluarga kita yang terlebih dahulu Allah sayang ke atas mereka. Dan kita niatkan bacaan ini kepada roh-roh kita masing-masing. Mudah-mudahan roh-roh kita tergolong di kalangan roh-roh yang orang-orang yang baik-baik, yang salih-salih, insya-Allah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah fi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'azim. Terima kasih kepada sahabat saya selaku moderator pada pagi ini, orang kuat masjid, dan juga bekas tok guru isteri saya, ustaz mengajar isteri saya di Kelantan di Institut Dakwah Safakim, seluruh ahli kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, dan juga para mahasiswi Nisa Setep Silap, dan sahabat saya Ustaz Muhammad Fadil yang berada di sebelah kanan saya, yang banyak mengatur program di sekitar Kuala Lumpur, dan juga anak murid saya juga bersama dengan saya, iaitu Hakimi, ya. Dia berbangsa Cina, Combat Islam. Salim Ustaz. Ya Allah, salim. Ijlis lah, ya Allah. Dan pada semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini ada beberapa perkara yang mungkin dalam sesi ini. Pertama sekali, seperti yang Ustaz sebut tadi, saya nak bawa sedikit mukadimah, kemudian kita tengok tayangan slide. Lepas tu saya akan berinteraksi dengan anda semua. Sekiranya ada beberapa persoalan yang mungkin dibincangkan setelah kita tengok tayangan slide. Lepas tu saya akan sambung lagi, dan kita akan tayang lagi satu slide tentang perkara-perkara yang melibatkan kerosakan akidah, ya, khususnya di kalangan generasi muda-mudi, ya, yang kita akan paparkan untuk menimbulkan fikrah kita ataupun hadap kita ke arah perjuangan dan kerja-kerja dakwah ini pada masa akan datang, insya-Allah. Untuk mukadimahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama, kata Allah, selain dari agama Islam, maka agama itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti dia tergolong di kalangan golongan yang rugi. Ini penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang saya bawa bila bertemu dengan para pengikut daripada pahaman agama lain, ya. Ini sering saya bawa kepada mereka-mereka yang tidak seagama dengan kita. Dan dalam skop dakwah ni, saya nak mengambil satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fussilat ayat 33-35. Ustaz, tolong betulkan saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah Subhanahu menyatakan dalam ayat ini, dan barang siapa
mereka yang perkataannya baik, ya. Dan dia berkata, dia ni di kalangan orang-orang soleh, ya. Dia barang siapa di kalangan mereka yang berkata, iaitu mendakwah, menyeru kepada agama Allah, lalu dia berkata, sungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ni adalah bakal-bakal pejuang, bakal-bakal pendakwah, graduan di universiti, di kolej yang berbagai bidang, ya, berbagai latar belakang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pilih anda semua untuk berada dalam satu institusi pengajian walaupun berbelang berbagai profesion masing-masing. Itu sebagai mukaddimah dari segi ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tuala umuruhu wa khairu amaluhu wa syarrun nas man tuala umuruhu wa su'u amaluhu. Sadaqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia, kata Nabi, ialah manusia yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah anugerahkan dia panjang umur, baik pula amal soleh dia. Sehudu-hudu manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah anugerahkan dia panjang umur, sayang kejahatan dia lebih banyak daripada kebaikan. Allah, nauzubillah. Kita paparkan sedikit berkenaan dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tengok slide ini insya-Allah. Speaker.
Ya. Saya tutup je Ustaz. Itu di antara ya. Ini adalah program kerja-kerja dakwah kita di pendalaman. Ini kita stop dulu. Baik. Tadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah telah melihat satu tayangan slide. Bermula daripada mengenali agama Kristian itu sendiri, ya. Sampai kepada bagaimana penyeliungan yang ada dalam Bible itu sendiri. Dan Ustaz ada membawa Bible yang bersih bahasa Melayu ni. Sekali lagi kita akan bincang apa yang perlu kita kongsikan bersama. Dan seterusnya Ustaz ketengahkan tentang isu murtad. Siap dengan bukti, bukan bercakap di atas angin, orang kata kan. Jadi realiti punya kerja dakwah. Bila kita selamatkan dari satu gadis yang berbangsa Melayu ni, kita kena kepung dengan Hindu. Ya, kita tidak berkonfrontasi dengan mana-mana agama. Biarlah mereka dengan agama mereka, kita agama kita. Pada masa yang sama kewajipan kita untuk mempertahankan agama kita, mempertahankan nikmat iman dan Islam di hati-hati umat Islam. Betul tak? Kemudian yang keduanya, pada masa yang sama, jika kita mampu, kita kena buat kerja dakwah. Itu sangat penting. Jadi saya saudara kamu dalam agama Islam. Sebenarnya Ustaz dulu pun memang sejak umur 7 tahun bersekolah-sekolah macam anda semua. Kemudian petang pergi di gereja. Jadi ketika umur Ustaz 8 tahun pun saya dilatih menjadi tentera Jesus Christ. Kemudian pergi di sekolah menengah, begitu juga petang pergi sekolah di gereja. Lepas tu Ustaz pergi ke satu gerakan pusat penginjilan di Namaus yang berpusat di Bario. Kemudian terusnya Ustaz pergi di pusat gerakan penginjilan Sidang di Surabaya dan Bandung, Indonesia. Di Indonesia ni Ustaz pun tahu ya, di sana mengamalkan sistem Pancasila. Satu rumah ada 3 agama. Satu rumah ada 3 agama. Di situ ada beragama Islam, di situ juga ada beragama Kristian, dan di situ juga ada yang beragama Hindu. Ya. Kemudian di sana ni isu perdebatan agama ni perkara biasa, ya. Di Indonesia perkara biasa, tapi di Malaysia agak kontroversi sedikit, ya. Sensitif di negara kita bincang benda ni. Kemungkinan nak mengambil profesional ataupun orang-orang yang mahir tentang perbandingan agama ni mungkin kurang. Ya. Ustaz Rasidi Jamil ni saya kenal dia. Dia pernah bersama dengan saya di 1-2 program di Kuala Lumpur dan juga di Terengganu ni. Ya. Sangat kurang, ya. Kemudian syukur alhamdulillah Allah SWT berikan minat Ustaz untuk mengkaji agama Islam, ya. Jadi Al-Quran ni saya pegang selama 6 tahun. 6 tahun ke 8 tahun saya pegang Quran ni. Dan kajian saya, pandangan dalam beberapa perkara yang melibatkan pasal dalam Bible ini, apa pandangan Al-Quran terhadap perkara tersebut. Jadi Ustaz kaji 3 benda utama. Yang paling penting ialah konsep Trinity. Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Kemudian yang kedua tentang isu baptism, pengampunan dosa, di mana ayah Ustaz pun pernah mengampunkan dosa orang. Ustaz sendiri pernah dibaptis. Kemudian yang ketiganya ialah berkenaan dengan benarkah Bible ini kalam Tuhan, keaslian dia ni, ya. Berbeza dengan Al-Quran, walaupun diterjemah dalam ratusan bahasa dunia, sampai hari kiamat tidak akan berubah Al-Quran ini, ya. Lantaran itulah Ustaz berdebat dan membaca buku-buku tulisan Syekh Amarho Ahmad Didat dan berdebat dengan beberapa orang ustaz. Akhirnya syukur alhamdulillah, pendek cerita, Ustaz memeluk agama Islam kira-kira 24 tahun yang lepas. Dan bila memeluk Islam memang cabaran sangat hebat. Ustaz diancam bunuh, dihalau daripada keluarga, ayah tembak, mak pegang muncung senapang meletup ke atas. Selama 7 tahun Ustaz tak kembali ke kepongkuan keluarga. 7 tahun, ya, terpisah keluarga. Walaupun saya tak jadikan alasan untuk menghalang saya untuk hubungan silaturahim seorang anak dengan seorang ayah, seorang ibu dan juga adik-beradik. Ustaz menyatakan kepada adik-beradik saya yang lain agar kita sedarah daging dan
kakak dan adik-adik saya yang lain tetap adik-beradik saya. Dan saya nyatakan kepada mak saya kata halalkan makan dan minum susu mak yang mengalir yang saya hisap waktu saya kecil dahulu. Saya salam ayah saya walaupun dia sepak terajang saya ketika itu. Saya kata jika Islam yang saya pilih ni agama yang benar, saya berdoa kepada Allah dan saya tak tinggalkan solat tahajud. Mudah-mudahan suatu hari nanti mereka akan dipilih untuk menerima Islam. Jadi di samping usaha berdakwah dengan akhlak yang baik, saya nak jadikan diri saya sebagai seorang anak yang bertanggungjawab kepada keluarga dan menjadi contoh kepada adik-beradik yang lain. Syukur alhamdulillah bagaimana bencinya keluarga saya terhadap saya sendiri. Naluri keibuan seorang ibu, mak saya tetap sayang pada saya. Sebab walaupun ayah tembak dulu, mak pegang muncung senapang menutup ke atas. 7 tahun tak balik. Dalam keluarga saya semua perempuan. Saya 6 orang adik-beradik, yang lain kesemuanya perempuan dan saya seorang saja laki-laki. Jadi mak saya ni dia tahu bahawa anak dia adalah seorang, handsome pula. Jadi dia tak sayang pada saya. Jadi dia kata dah 7 tahun tak balik. Ustaz pun berhijrah. Ustaz masuk Islam pada 26 Februari 1991. Itu yang rasminya. Ustaz belajar di Institut Dakwah Islamiah Petaling Jaya ketika itu. Pindah ke Kelantan pada tahun 91. Generasi saya pertama yang tempat Ustaz mengajar lalu. Ustaz pun syarah di sana. Tapi bangunan yang baru tu tak ada lagi Ustaz. Tai-tai kambing tu ada lagi dekat rumah-rumah tu dulu. Dan Ustaz belajar di sana alhamdulillah. Lepas tu pergi mengaji di pondok, tunggu sekejap, datang ke Rusila dan Institut Berakan di Terengganu, merantau sekejap, masuk di Nilampuri, pergi menghafaz Al-Quran Darul Quran Jakim. Saya adalah generasi pertama untuk convocation di Darul Quran Jakim di Kuala Kubu Baru. Bangunan tu masa tu baru hampir-hampir nak siap. Dan itu adalah jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dia menjadi Menteri Kewangan Ustaz. Itu di antara jasa dia yang akhir yang diluluskan dalam bajet kerajaan ketika itu. Jadi saya adalah bekas ketua pelajar Darul Quran. Walaupun saya masuk Islam, dilantik oleh ISKO dalam kabinet kepimpinan pelajar untuk menjadi presiden kepada Persatuan Mahasiswa DQ ketika itu. Dan alhamdulillah saya juga jadi pengurusi kepada Persatuan Pelajar untuk melanjutkan pengajian ke Azhar Mesir. Lepas tu ketika belajar di Azhar selama 3 tahun lebih, saya dilantik oleh pemeram Persatuan Republik Arab Mesir. Di antara ISKO ketika itu Ustaz Nasruddin Tantawi, saya pegang Biro Dakwah dan Kepemimpinan Pelajar. Jadi saya terlibat untuk beri kuliah di setiap muhafazah di Mesir untuk bagi kuliah dakwah kepada para pelajar. Walaupun ada di kalangan pelajar ni ada yang buat master, ada yang buat ijazah sarjana muda dan berbagai lapisan, ada yang doktor pun ada di Iskandaria, di Mansurah, ya, di Zagazik, di Shibinkom. Jadi kita ni ada sekretariat untuk menggerakkan supaya para pelajar di Mesir sendiri tidak lesu dan tidak mereka ni dapat maknanya tidur, pergi kuliah, lepas tu balik dengan ijazah. Jadi kita ada peranan masing-masing supaya mereka ini balik ke Malaysia nanti ada peranan. Dan alhamdulillah Ustaz sempat untuk merantau sedikit, pergi di South Africa. Ustaz pergi di pernah imam di Mauritania. Lepas tu Ustaz pergi di Perth di Australia dan juga pernah duduk kerja di UK. Dengan sedikit pengalaman tersebut untuk merantau, alhamdulillah Ustaz kembali untuk pergi di Ummul Qura Mekah sekejap. Lepas tu duduk di sana di Mekah untuk tasmik dengan beberapa guru-guru mursyid di Masjidil Haram sendiri, dan sempat juga tasmik beberapa ayat dengan Imam Haramain termasuk Al-Imam Abdul Rahman As-Sudais. Untuk saya minta beliau doakan saya, mudah-mudahan saya kembali ke Malaysia dengan satu semangat perjuangan untuk bergerak dalam arena dakwah Islamiah. Syukur alhamdulillah kembali pada Mesir. Ustaz Ni Abduh jemput saya untuk ceramah di Kelantan di Pulau Melaka. 7,000 kedatangan ketika itu. Tuan Guru arwah ayah dia memberitahu kepada saya bahawa saya berbincang dengan beliau, tolong doakan saya untuk buat kerja-kerja dakwah khususnya di Sabah Sarawak.
Jadi dia nasihatkan saya supaya tubuh NGO dan tubuh madrasah. Jadi saya kata kepada tu guru ketika itu, macam mana nak bina madrasah, mesti memerlukan kewangan. Jadi dia sarankan kepada saya supaya menulis kitab-kitab, buku-buku agama. Alhamdulillah sejak balik Mesir pada 2004, 2005, Ustaz telah menulis sebanyak lebih kurang 11 buah buku. Cuma sikit yang saya bawa hari ini. Dan syukur Alhamdulillah, di antara gerak kerja Ustaz berdakwah kepada keluarga. Seluruh keluarga Ustaz telah memeluk agama Islam. Dan seorang graduan UKM, seorang daripada belajar di Kelantan, seorang belajar di Institut Ar-Razi Pulau Pinang. Jadi adik-beradik saya Alhamdulillah boleh dikatakan berjaya juga dalam ilmu-ilmu Islam, 1-2 orang. Dan mak dan ayah memeluk agama Islam. Walaupun ayah dulu dipukul, masuk hospital Queen Elizabeth, kena 12 jahitan. Lepas tu syukur Alhamdulillah, dia lapar lagi. Tadi tidur tak makan. Ustaz Fadil buat dia kejap, dia nak roti kejap. Alhamdulillah, saya melihat tentang kerja-kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah Taala, mak dan ayah saya menerima Islam. Ayah mewakafkan tanah dekat tepi rumah, terdirikan surau 2 tingkat. Situ kita mengarah langkah untuk program-program dakwah, jemput ustaz-ustaz di Semenanjung. Selama lebih kurang 11 tahun ni, Ustaz telah mendirikan 4 sekolah tahfiz, termasuk 1 madrasah yang saya salah seorang penasihat madrasah tahfiz di Bintulu di Sarawak dan 1 di Kuching. Dan 11 tahun ni, dengan izin Allah Ta'ala, mulai seminar, saya gerakkan satu gerak kerja dakwah di pendalaman. Hampir 2,000 lebih memeluk agama Islam. Itu yang saya nak sampaikan pada pagi ni sebagai mukaddimah. Walaupun kertas kerja ni ada di tangan adik-adik sekalian, ya, jangan jadikan dia seperti kertas kerja biasa-biasa. Tetapi ini adalah maklumat yang sekurang-kurangnya anda semua kena ketahui. Dan bahan-bahan ini untuk hujah kita berdepan dengan puak-puak misioneri Kristian, ya. Sebab barangkali kalau di Uniza ataupun di tempat ini, di Terengganu, Kelantan, Kedah ni, mungkin anda tidak rasai betapa gerakan mahasiswa di kalangan agama lain mungkin tidak berlaku. Tapi kena ingat, bila anda masuk di Lembah Kelang, UPM, ya, anda akan masuk di situ, anda akan melihat betapa aktifnya di kalangan pastor dan sister. Satu-satunya universiti yang ada gereja dalam kampus, ya. Dan pada tahun 1996, 6 pelajar yang tak boleh mengucap kerana terminum holy water dalam tangki student, ya. Di Lembah Kelang saya terlibat untuk memantau beberapa buah gereja, 35 buah gereja. 3 gereja adalah aktif, termasuk gereja di Kajang, 1 gereja di Brickfield dan 1 lagi gereja di Asunta, ya, yang banyak membawa gadis-gadis Melayu untuk mereka berada dalam gereja, ya. Dan ada satu kes yang kita kendali, di mana pelajar ni dia dibawa oleh kawan dia pergi ke gereja. Dalam tudung dia pakai cross, ya, lambang salib, ya. Dan banyak lagi lah pengalaman-pengalaman di sebelah sana yang mungkin kita boleh kongsi bersama, ya. Itu sebab saya terima pahlawan Ustaz pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz kerana mengatur program selama 3 malam 2 hari di Terengganu ni. Dan suasana di Terengganu, Kelantan ni suasana agama, banyak pondok, tok guru ramai, ya. Suasana baik as-soleh ada di negeri Terengganu dan di Kelantan, ya. Saya rindu dengan negeri Terengganu ni kerana saya suatu ketika dulu pernah belajar di sini. Oleh sebab tu saya tidak berpandu sangat pada kertas kerja ni. Ini boleh dibaca, ini sebagai teori saja, catatan. Yang paling penting bagi saya ialah khulasah, apa yang terbuku dalam hati anda semua yang mungkin kita nak kongsi. Mungkin ada di kalangan anda yang ambil bidang accountant ataupun civil engineering, ya. Barangkali bila keluar daripada universiti melanjutkan pengajian dalam negara atau luar negara, kalau anda pergi di Australia ataupun pergi di negara-negara barat nanti keluar, ya,
belajar di Lincoln Inn, belajar di California dan sebagainya, Anda akan berhadapan dengan rakan-rakan yang mungkin tidak menjaga agama. Sebab saya ada pengalaman, ya. Ada di kalangan para pelajar yang belajar di luar negara, suasana negara orang kafir, ya. Masjid pun susah nak dapat, rakan-rakan pun susah nak dapat, suasana baik as-salihah jauh sekali ada. Kalau tak terlibat dengan tamrin dan usrah, terlibat dalam gerakan di peringkat pengajian, dia menyendiri, ya, maka dia akan belajar berbagai ilmu daripada doktor-doktor yang etis ni, yang tidak percaya kepada ketuhanan. Mereka ni golongan mulhid. Maka mungkin barangkali kita dapat kita punya sijil dan kita akan kembali ke Malaysia jadi pensyarah, jadi pejabat di jabatan kerajaan, swasta dan sebagainya. Tetapi yang sangat penting ialah kita kena tanya diri, apa sumbangan kita untuk agama Allah, sumbangan kita kepada Islam, untuk pertahankan Islam ni, ya. Jadi saya buka ruang untuk seluas-luasnya kepada adik-adik sekalian. Sekiranya ada perkara-perkara yang kita boleh bincang tentang slide tadi, sebelum Ustaz paparkan lagi tentang gerak kerja dakwah kita, ya, bagaimana pengalaman Ustaz keluar masuk gereja, berjumpa dengan orang, perjalanan 3 jam, ya, Ustaz akan ceritakan kesusahan kita untuk buat kerja-kerja dakwah di Sabah Sarawak. Sebelum tu saya nak tanya, berdiri sekejap Ustaz, jangan. Siapa yang berasal daripada negeri Sabah? Ada tak? Dari Sabah? Satu orang. Mana tengok? Berdiri sekejap. Berdiri. Kum. Diri, jangan segan. Diri. Nama siapa? Siti Hajar. Bagus. Daripada mana? Oh, orang Sandakan. Kampung Sim-Sim kah? Bukan. Oh, kita pernah tur pergiam di Kampung Sim-Sim dekat masjid besar tepi laut tu. Tahu tempat tu kan? Okey, tu. Ambil bidang apa sini? Okey, bagus. Duduk. Terima kasih ya Siti Hajar. Baik. Ada yang daripada Sarawak? Sarawak ada? Kau orang Terengganu Belaka ni? Angkat tangan orang Ganu. Orang Ganu kita ada? Orang Ganu semua ada? Angkat tangan tinggi sikit. Oh, tak ramai juga orang Ganu kita ni Ustaz. Tak sampai 10 orang pun. Itu tangan. Kelantan? Oh, ada ke? Pahang? Tak ada. Perlis? Ada. Pulau Pinang? Ada. Johor? Oh, ramai Johor sini. Bagus. Terima kasih ya. Baik. Yang musliminnya tak ramai. Memang ini je. Ya. Ada yang daripada Sabah yang muslimin? Dari Sabah? Ada seorang? Dari Sabah. Entah dia asal mana Syekh? Kuat sikit. Lah ada tu. Kampung Tandua kah? Kelisai sana. Baik. Nama siapa? Bapak. Pastikan Pangkanas tu tak dia Ustaz ada pelajar di Lah Datuk tu, Kampung Tandua tu. Ustaz ada pelajar seorang dari Lah Datuk. Baik. Dari Sarawak? Sarawak dah? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih ya. Saya nak buka persoalan. Ya. Sebelum tu semua berdiri dulu semua, boleh berdiri semua tak? Berdiri dulu semua. Ni goyang-goyangkan badan sekejap. Mungkin dah lama duduk ya, berdiri dulu. Ya, bangun dulu sekejap. Bangunkan. Jangan buang angin sudahlah, kasihan ke orang belakang. Ya. Okey. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, duduk. Terima kasih, duduk. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pertama sekali Ustaz nak tanya, sebelum saya buka persoalan, saya nak tanya, siapa yang pernah jumpa Bible dalam versi Melayu? Siapa yang pernah membaca Bible? Pernah membaca? Adik berdiri sekejap. Ya, kamu berdiri. Macam mana boleh terjumpa Bible ini? Kawan bangsa Cina bagi. Okey. Lepas tu adik membacanya. Dia bahasa Indonesia lah. Apa perasaan adik setelah membaca Bible? Rasa? Tak ada apa-apa rasa lah. Sekedar maklumat lah. Okey, daripada banyak-banyak yang adik baca tu, apa yang boleh dapat dalam cerita dalam Bible yang adik baca?
Pasal Kejadian tu ayat pertama. Dalam bab Kejadian yang pertama tu, pada mulanya Allah menciptakan langit, dia katakan. Okey, bagus. Adik ada maklumat sedikit. Baik, siapa lagi yang pernah baca Bible? Tak ada? Okey. Yang kedua Ustaz nak tanya, siapa yang pernah berkawan dengan kawan-kawan yang terpengaruh dengan agama Kristian? Yang pernah ber-SMS ataupun pernah berkawan dengan kawan-kawan kita yang terpengaruh dengan ajaran agama lain? Ada? Tak ada ya? Siapa yang pernah didekati oleh puak-puak misioneri? Yang pernah didekati, ya, berkawan dengan mereka? Ada? Tak ada. Siapa yang pernah menerima risalah? Risalah, ya, berkenaan dengan agama Kristian? Ada? Ada menerima risalah? Tak ada, alhamdulillah. Ya. Baik. Siapa yang mempunyai kenalan yang dari agama lain, bangsa lain, yang dia pernah berinteraksi untuk anda nak dakwah dia supaya dia tertarik dengan Islam? Satu. Adik angkat tangan tinggi-tinggi sikit. Satu. Dua. Okey, adik dulu. Cuba berdiri pergi dekat mic tu. Macam mana boleh berkenalan dengan orang tersebut? Dia bangsa kamu? Dia bangsa apa? Nama apa tadi? Nama siapa? Syuhada. Baik. Syuhada asal dari mana? Johor. Macam mana boleh terjumpa dengan kawan tadi tu? Okey. Kristian dari mana? Dari Sabah. Perempuan lah. Okey, berapa lama dah berinteraksi dengan dia? Setahun. Apa reaksi dia setelah setahun berkawan dengan kamu? Syuhada. Dia hilang? Dia hilang dalam Facebook. Kematian. Lepas tu Syuhada boleh jawab. Okey, kawan-kawan. Lepas tu jawab balik lah. Okey, adik punya pandangan tentang dia tu tadi, agak-agaknya ada harapan tak tu masuk Islam? Sangat kuat lah. Okey, terima kasih Syuhada. Syuhada ya? Masya Allah. Nama pun Syuhada Ustaz ya? Bagus. Baik, yang seorang lagi tadi, siapa tadi angkat tangan? Kamu berdiri. Nama siapa? Perkenalkan nama, dari mana? Salam. Khalilah. Live Selangor. Okey. Bagaimana berjumpa dengan Mad'u tadi? Seekor kucing. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Dia orang apa? Bangsa apa? Di Sarawak. Okey. Jadi berapa lama dah berkenalan dengan dia? Dia ada harapan tak untuk masuk Islam?
Jadi dia tak ada provokasi persoalan-persoalan yang menyinggung dan kamu jawab. Okey, bagus. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan adik berjaya. Terima kasih banyak. Baik, yang muslimin takkan langsung tak ada pengalaman. Ustaz cik tanya muslimat je ni, marah pula kat saya ni. Baik, siapa yang ada pengalaman berkawan dengan orang bukan Islam dan dia ada can untuk sasaran madu dakwah kita? Ada? Oh, guano tak ada ke? Oh, malu ustaz gini ni. Dua orang dah muslimat ni ada ni. Ya, okey, berdiri. Oh, lagi bagus. Okey, perkenalkan nama, asal mana, pakai mic tu. Tahniah kepada sahabat kita ni. Takbir. Oh, handsome Okey, nama? Tak ada. Buka je. Dah. Tak ada. Tak apa ustaz, mari sini Syekh. Tal hana. Ya Allah. Ini bakal penceramah akan datang ni. Okey, perkenalkan nama anta Syekh, asal mana dan cerita apa benda yang tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama Muhammad Rosman bin Muhammad Mustafa. Okey, pengalaman saya ada berkawan dengan seorang perempuan Chinese, Cina yang berbangsa Cina. Okey, pada mula perkenalan tu kami bekerja di tempat yang sama dan kami berkawan je. Tapi lama kelamaan okey, lama kelamaan tu dia macam menunjukkan minat tetapi dia tidak menimbulkan persoalan. Minat kepada Islam tidak berdata. Minat kepada Islam tapi dia bermula dengan amalan. Macam berpuasa, dia tanya kenapa orang Islam sembahyang. Tapi lama-lama kelamaan tu bila macam saya belajar di sini dan dia tinggal di KL, kami macam tak berhubung sangat. Tapi lama kelamaan tu dia mengucap dan disaksikan oleh ni Brother Lim. Dan kami dan saya menjadi saksi kepadanya berdaftar di pejabat Jawi Wilayah Persekutuan di bukan Putrajaya Jaya, dekat Masjid Negara. Dan itu saja. Sekarang ni dia dah masuk Islam dah lah. Dia dah masuk Islam dan dia alhamdulillah dah berjilbab labuh. Tahniah Syekh. Anda doakan anda jodoh dengan dia. Tahniah kepada sahabat ya. Jadi ini adalah di antara pengalaman ya, berkat usaha, berkenalan dan sebagainya. Kalau ada jodoh pun apa juga salahnya kan? Terima kasih. Dah, kelas. Nak minum lagi. Baik, siapa lagi ada? Tahniah kepada sahabat tadi. Ada? Tak ada dah. Baik, okey, terima kasih. Saya pergi pada muslimat. Ya. Tahu tak beza di antara muslimat dengan muslimut? Apa beza muslimat dengan muslimut? Di Uniza diploma ya? Diploma kan? Bukan ijazah sarjana muda kan? Bukan? Oh, okey. Apa beza di antara muslimat dengan muslimut? Muslimat dia ada beza dengan muslimut. Kalau muslimut dia suka selimut seratuga tu. Ya, dia tak terlibat dengan tamrin, tak terlibat dengan usrah, dia malas, dia lempem, dia lembab. Apa lagi perkataan? Lembab, lempem, suka tidur, suka bina lemak dalam badan dibagi lemak. Ya. Jadi kena jaga diri ya. Dan dia bermuslimin juga kena jaga diri sebagai seorang pejuang ya, sebagai seorang mujahid ya, seorang jundullah ya. Kita kena letak diri kita sebagai pejuang. Baik, ustaz buka persoalan bersama pada kertas kerja tadi. Saya kata ada dalam 15 minit lagi. Ustaz kata dalam 10-15 minit. Ada persoalan untuk setakat ni? Ada? Ya, sila dia. Bangun. Pergi dekat mikrofon. Ya, salam.
ayat dalam Bible tu dimasukkan. Bertudung. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada syuhada. Syahidah. Khalilah. Khalilah. Apa makna Khalilah? Kekasih. Oh, bagus. Nama dia Khalilah ya. Maksud dia adalah kekasih. Pasal tangguk. Khalilah. Okey. Baik. Soalan tu bagus ya. Ayat dalam Bible telah dimasukkan berkenaan dengan menutup aurat tudung. Okey, dalam untuk pengetahuan adik Khalilah, Bible dia ada dua versi. Satu Old Testament dan New Testament. Kalau Old Testament dalam perjanjian lama, New Testament adalah perjanjian baru. Okey, tadi saya tayangkan dua buku kitab. Kitab yang satu tu di Mesir, kitab yang satu tu adalah di Malaysia. Baik. Ustaz ada 6 buah kitab Bible. Satu dalam versi Tamil dan bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Yang Injil yang asal tu memang tak ada lah. Baik. Dalam agama Kristian banyak mazhab. Ada SDA, ada SIB, ada Roman Katolik, ada Ortodok, ya. Dia banyak dia punya mazhab. Dan mereka ni bukan semua berpegang kepada kitab dua tadi ni. Hakimi. Dia lagi tandas. Pergi dekat Abang Padil je. Jadi mereka ni, kalau orang SIB, dia tak guna perjanjian lama. Orang SDA, ya, dia guna perjanjian lama. Orang SIB dia tak pakai perjanjian lama, dia pakai perjanjian baru. Dan mereka berselisih faham berkenaan dengan cara mereka mengambil petikan ayat-ayat dalam Bible. Contoh, saya nak ambil dalam Bible ni seperti yang adik sebut, yang seorang kita tadi tu, dia pernah membaca Bible. Contoh, katakanlah petikan daripada Bible berkenaan dengan kalimah Allah. Dalam pasal Kejadian ayat 1, muka surat yang pertama, bertajuk Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kalimah Allah ada dalam Bible, perkataan Allah. Dia tak kata Tuhan Yesus, dia tak kata gitu. Kemudian ayat yang pertama menyebut pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gelita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Faham tak? Ruh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Faham? Ada yang faham? Ustaz pun tak faham. Nah, inilah kekeliruan perkataan Allah dalam Bible. Maka orang SIB, Sidang Injil Borneo, SIB itu Sidang Injil Borneo, orang SIB, mazhab SIB di Sabah, Sarawak, perkataan ini mereka tak pakai. Mereka tukar kepada Yesus, anak Tuhan. Dan kadang-kadang mereka menyebut, dia tak sebut Allah, dia sebut wahai Tuhan Bapa di syurga. Ustaz ingat lagi masa Ustaz dalam Kristian, ketika majlis baptis pengampunan dosa, kalau di gereja, mereka datang ke gereja dan dibaptis dengan minum holy water. Tapi kalau pergi di sungai, mereka masuk dalam sungai lebih kurang parah dada macam ni, pinggang. Lepas tu letak tangan kanan di atas kepala, lalu kita sebut dengan berkat Tuhan Bapa di syurga, ya, dengan berkat Tuhan Bapa di syurga mengutuskan anaknya mati di palang kayu salib dengan darahnya mengalir, maka dosa tuan puan diampun Tuhan Bapa di syurga. Tenggelamkan dia, timbul bagi minum holy water, ampunlah dosa dia. Nah, itu adalah cara, di antara cara untuk baptis dalam SIB. Dalam SDA lain lagi. Itu yang saya kata, kalau dalam SDA cukup dengan memakan roti kudus. Roti kudus yang diberi oleh padri dan ekaristi yang disimpan di gereja, diminum untuk penyucian dosa. Jadi begitu juga dengan menutup aurat. Ada di kalangan sister yang pakai tudung tapi singkat, ada di kalangan sister yang tidak pakai tudung. Jadi kenyataan tersebut dalam Old Testament sebenarnya bukan dimasukkan, mereka tak guna, mereka mengguna dalam New Testament.
Ya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Baik, Ustaz nak tanya, kalau tak ada, siapa di kalangan anda semua yang berminat untuk nak jadi pendakwah? Angkat tangan. Yang berminat nak jadi pendakwah masa akan datang. Takkan seorang tak ada? Angkat tangan, jangan malu. Azam, ya. 1, tinggi-tinggi sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik. Siapa yang berminat jadi pendakwah ni, daftar di kaunter ustaz nanti, berikan nama dan nombor telefon. Habis mengaji di sini, kalau takdir berada tahun akhir, kita akan serapkan masuk join program dakwah di pendalaman Sabah Sarawak secara sukarela, dan tambang kapal terbang pergi balik, makan minum penginapan ustaz tanggung. Sanggup? InsyaAllah. Angkat tangan sekali lagi yang sanggup. Tambah pula. Okey, ya? Jadi boleh daftar. Mudah-mudahan ada masa ustaz akan bawa kamu ke lapangan masa, ya, untuk program dakwah bergerak di pendalaman supaya kamu dapat rasakan. Baik, yang di sini siapa yang berminat untuk buat kerja dakwah? Angkat tangan tinggi-tinggi sikit. Di tempat ustaz tu ada ustazah-ustazah bujang lagi, tak kahwin lagi. Ya? Baik, okey, insya-Allah, ya. Jadi boleh beri nama juga, boleh join dalam program, sebab ustaz terlibat program-program dakwah kepada golongan mak rempit, dan pernah kita masuk pub dan disco untuk program islah kepada mereka-mereka yang terlibat dengan GRO, ya. Jadi mudah-mudahan dengan sokongan anda nanti, dengan pengalaman ke lapangan masa, boleh join dalam program, ya. Baik, cukup untuk setakat ni, ya. Cukup untuk setakat ni. InsyaAllah kita akan sambung dengan satu tayangan lagi lepas ni, dan baru kita tengok kertas kerja tu balik, apa yang patut kita boleh bincangkan bersama. Dan saya serahkan mic ni kepada Al-Fadil Ustaz. Baik, alhamdulillah. Itu satu mukaddimah lah untuk perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz Farhan kita pada pagi ini. Saya rasa itu baru permulaan untuk program kita. Ustaz baru nak manah lain baru. Jadi insya-Allah kita sarapan pagi dulu. Dan untuk makluman kita semua, saya dapat makluman sebentar tadi, mana Ustaz Al-Fadhil Ustaz Rashidi bin Jamil kemungkinan tak dapat bersama dengan kita pada pagi ni kerana dia ada keuzuran, sakit sikit, dia ada masalah kesihatan. Jadi walau bagaimanapun, selepas daripada kita sarapan lepas ni, Ustaz Farhan akan bersama dengan kita lagi. Mungkin dia akan sambung lagi slot yang seterusnya dengan pengisian yang disebutkan tadi, slide yang akan ditunjukkan. Dan soalan-soalan yang kalau kita masa makan kayak gini ada terfikir nak tanya apa-apa, tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar boleh tulis dulu, lepas tu kita akan tanya direct. Sebab saya rasa ini peluang. Sebenarnya ini satu peluang untuk kita tanya berkaitan dengan agama yang lain daripada hak kita anuti. Sebab peluang sebegini susah nak dapat sebenarnya. Lebih lagi ni depan kita ni paderi ni dulunya. Jadi soal sekitar agama Kristian ni memang dalam kepala dia dah. Jadi kalau kita nak tanya apa, kita tanyalah pada hari ini, ambil peluang. Mudah-mudahan dapat digunakan untuk manfaat kita di depan hari nanti, kalau kata bertemu dengan orang-orang Kristian yang nak dakwah kita ataupun kita nak dakwah dia. Oleh kerana itu kita break sekejap, kita minum air dulu, makan ada sampai itu. InsyaAllah kita sambung semula dalam lebih kurang 10.30 lepas ini insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi